Paraklit dalam Injil Yohanes, tafsiran alternatif terhadap nubuat seorang nabi seperti Musa dan hubungannya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artikel ini membincangkan tafsiran alternatif terhadap konsep paraklit dalam Injil Yohanes, khususnya Yohanes pasal 16 ayat 13, yang menurut sesetengah sarjana mungkin merujuk kepada seorang nabi manusia, bukan Roh Kudus. Penelitian ini menghubungkan nubuat tersebut dengan kitab Ulangan pasal 18 ayat 18 serta nubuat kitab Yesaya dalam pasal 42 sebelum akhirnya dikaitkan dengan pengakuan Al-Quran bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang dijanjikan. Kajian ini menyoroti kepelbagaian pandangan teologi, mengangkat wacana perbandingan agama dan menekankan kesinambungan tradisi kenabian. 1. Pendahuluan. Perbincangan mengenai paraklit dalam Injil Yohanes telah lama menjadi polemik teologi dalam kalangan sarjana Kristian dan Islam. Menurut kebanyakan aliran Kristian, paraklit bukanlah seorang tokoh manusia, sebaliknya ditafsirkan sebagai Roh Kudus yang meneruskan misi bimbingan Yesus selepas peristiwa kenaikannya ke langit. Namun, terdapat pandangan alternatif yang menganggap paraklit sebagai merujuk kepada seorang nabi manusia sesuai dengan tradisi kenabian Perjanjian Lama. Pandangan ini membuka ruang analisis baharu dalam memahami kesinambungan kenabian dan mesej ilahi. 2. Isu kata ganti nama Dia dalam Yohanes pasal 16 ayat 13. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 13, Yesus menyatakan, "Kerana Dia tidak akan berkata-kata menurut kehendaknya sendiri, tetapi Dia akan berkata apa sahaja yang didengarnya." Penggunaan kata ganti nama Dia, ekainos dalam bahasa Yunani, menimbulkan perdebatan. Dalam tafsiran konvensional ia dikaitkan dengan Roh Kudus. Namun, sesetengah sarjana berpendapat bahawa sifat berkata apa sahaja yang didengarnya lebih menyerupai peranan seorang nabi manusia yang menerima wahyu daripada Tuhan dan menyampaikannya kepada umat. Dengan itu, paraklit boleh difahami sebagai seorang manusia dan utusan ilahi yang berperanan sebagai penyambung risalah. 3. Hubungan dengan nubuat kitab Ulangan, pasal 18 ayat 18. Pandangan ini sering dikaitkan dengan nubuat dalam kitab Ulangan, pasal 18 ayat 18. "Aku akan membangkitkan bagi mereka seorang nabi seperti engkau dari antara saudara-saudara mereka. Aku akan meletakkan firmanku di dalam mulutnya, dan dia akan menyampaikan segala yang aku perintahkan kepadanya." Petikan ini memberikan asas bahawa akan wujud kesinambungan kenabian selepas Musa. Dengan itu, paraklit dalam Injil Yohanes boleh difahami sebagai kesinambungan nubuat Musa mengenai seorang nabi yang akan datang, yang sifatnya sama dengan peranan nabi terdahulu, menyampaikan firman Tuhan tanpa mengikut kehendak pribadi. 4. Konteks kitab Yesaya 42 dan harapan mesianik dalam tradisi Samaritan dan gulungan laut mati. Nubuat Yesaya pasal 42 mengenai hamba Tuhan sering dikaitkan dengan nubuat dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18 yang menjanjikan seorang nabi seperti Musa yang akan membawa keadilan kepada bangsa-bangsa, membimbing mereka kepada kebenaran, serta memperkenalkan syariat yang baharu. Sebahagian sarjana berpendapat bahawa hamba Tuhan ini sebenarnya merujuk kepada paraklit yang dinubuatkan oleh Yesus Kristus. Dalam tradisi masyarakat Samaritan, begitu juga dengan kumpulan-kumpulan yang dikaitkan dengan penemuan gulungan laut mati, wujud konsep mengenai seorang nabi mesianik atau mesias kenabian yang akan diutus untuk memimpin umat berdasarkan wahyu Tuhan. Hal ini menguatkan tafsiran bahawa paraklit yang diramalkan oleh Yesus Kristus merujuk kepada tokoh tersebut, iaitu seorang nabi manusia, bukannya entiti roh. 5. Kesinambungan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran. Dalam perspektif Islam, tafsiran ini mencapai kesimpulan bahawa paraklit dan nubuat tentang nabi seperti Musa adalah merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini ditegaskan dalam surah Al-A'raf ayat 157, iaitu mereka yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang mereka dapati tertulis dalam kitab Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka,
yang menyuruh mereka melakukan kebaikan dan melarang mereka daripada melakukan kejahatan dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik serta mengharamkan ke atas mereka segala yang buruk dan membuang beban serta belenggu yang ada pada mereka. Maka mereka yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya serta mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, mereka itulah orang-orang yang beroleh kejayaan. Ayat ini memberikan legitimasi Islam bahawa Muhammad merupakan Nabi yang dijanjikan dalam tradisi sebelumnya, iaitu penggenapan nubuat Musa, Yesaya dan Yesus sendiri. Kesimpulan, kajian ini menunjukkan bahawa tafsiran terhadap Paraklit dalam Injil Yohanes tidak semestinya terbatas kepada konsep Roh Kudus. Sebaliknya, terdapat asas linguistik, teologi dan sejarah yang menyokong pandangan bahawa Paraklit merujuk kepada seorang Nabi manusia. Melalui perbandingan dengan nubuat kitab Ulangan 18 ayat 18 dan Yesaya 42 serta pengesahan Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 157, dapat dirumuskan bahawa Nabi Muhammad SAW merupakan penggenapan nubuat tentang Paraklit. Hal ini menegaskan kesinambungan risalah ilahi dan peranan para nabi sebagai pembawa wahyu serta membuka ruang dialog teologi antara tradisi Kristian, Yahudi dan Islam mengenai Paraklit dan tokoh kenabian akhir zaman.